Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Okey, hari ni Cikgu Pina alias Pina nak tunjuk kat kamu semua bagaimana kamu boleh melukis pantulan gelombang bagi gelombang yang mempunyai muka gelombang bulat ataupun pemantulnya berbentuk cekung ataupun cembung. Okey, sebelum saya menunjukkan satu persatu lukisan, saya nak bagi satu tips. Okey, tips bagi melukis muka gelombang bagi gelombang-gelombang di dalam pantulan. Alright, tipsnya adalah saya panggil sebagai tips bulatan. Alright, apakah tips bulatan? Okey, seperti yang kita tahu, apabila kita mempunyai gelombang membulat, alright, kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian kita punya gelombang. Okey. Sorry, saya tak nak lukis macam tu. Saya nak lukis 4 bahagian begini. Alright, seperti mana yang kita tahu, arah perambatan gelombang adalah daripada pusat ke keluar. Alright, sebenarnya arah ini sebagai panduan sahaja. Bagaimana kamu nak melihat bentuk lukisan yang kamu boleh lukis apabila melibatkan gelombang membulat ataupun permukaan cekung atau cembung? Kita guna kaedah segitiga bulatan A, B, C, D. Okey, mungkin tak nampak lagi, tapi cikgu nak tunjuk satu persatu di mana kamu boleh tengok jika kedudukan arah perambatan gelombang kamu seperti B. Maksudnya garisannya adalah seperti ini. Kamu dapati bentuk muka gelombangnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah panduan bulatan A, B, C, D saya panggil. Okey, macam mana kita nak guna? Kita tengok dulu contoh lukisan yang pertama. Bagi situasi, kita ada gelombang membulat, okey, yang menuju ke permukaan satah. Okey, so kalau awak ada satu gelombang membulat, okey, yang pertama kita ada muka gelombang kita adalah bulatan. So kita tahu arah perambatannya adalah daripada pusat bulatan. Okey, kita punya pemantul kita adalah pemantul satah. So kita tahu arah perambatannya adalah daripada tengah-tengah. Alright, kemudian daripada tepi dan juga daripada atas. So, cara yang pertama adalah kamu lukiskan dia punya garis normal. So, garis normal ni cikgu dah ajar. Ianya mesti dilukis serenjang dengan permukaan, tak kena pula. Serenjang dengan permukaan satah. Alright, serenjang dengan permukaan satah. Jadi, kita punya gelombang tu akan pantul ke bawah sikit lah sebab mematuhi hukum pantulan, iaitu apa? Sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita punya gambaran dia adalah seperti di A ke, di B ke, di C ataupun di D. Ianya kalau nak nampak A, B, C atau D, cuba awak sambung garisan ni. Awak nampak tak? Ianya seperti di bahagian D. Itu garisannya adalah di bahagian D kan. So bila di bahagian D, maka muka gelombang yang akan terhasil adalah sedikit melengkung. So tak perlu lukis pun garisan ni. Ini cikgu nak tunjuk sebagai panduan saja. Yang pantulnya ini dan ini sahaja. Alright. So saya tunjuk lagi satu contoh. Contoh yang kedua, jika kamu mempunyai gelombang bulatan. So gelombang kamu itu mengalami pantulan di pemantul berbentuk cekung. Alright, ini pemantul bentuk cekung. Sama juga, step yang pertama, kamu lukiskan arah perambatan daripada tengah bulatan ini. Kemudian, pergi ke bahagian lengkungan kita punya pemantul. Step yang kedua, ingat lukis 3 garisan. Step yang kedua, kamu lukis garis normal. So, kalau yang tengah patah balik. Okay, garis normal. So, yang ini dia akan patah balik. Dia akan patah balik lurus kan. Dia akan patah balik lurus sebab dia menghasilkan sudut yang sama. So, bila dia lurus, kita tahulah. Yang ni kita tak payah pakai bulatan. Bila lurus, kita tahulah arah perambatan. Okey, ni yang pertama. Kalau kita punya arah perambatan tu lurus sahaja, so muka gelombang kita berserenjang dengan arah perambatan. So, sekarang ni dalam situasi yang kedua ni, arah pantulan gelombang kita lurus. Okey, iaitu selari saja. So, muka gelombang kita adalah gelombang satah. Alright.
Okey. Tapi lengkungan ni kita kena tengok jugalah. Kalau lengkungannya memang betul melengkung, dia akan pantul balik satah. Tapi kalau dia punya lengkungannya agak kurang lengkung, dia akan patah balik pun sedikit melengkung. So faktor sudut 7 dan sudut pantulan tu yang akan menentukan dia punya muka gelombang. Alright. So contoh yang lagi satu, yang ketiga cikgu tunjukkan. Kalau awak ada sumber gelombang awak menuju ke permukaan yang cembung. Okey, cembung buruk pula cembung cikgu ya. Okey, cikgu lukis mula. Cembung. Alright. Ini permukaan yang cembung. So di bahagian tengahnya pergi dan patah balik. Yang bawahnya 7. So sama, draw a normal line. Draw your normal line and then dia reflect melengkung sikit, betul? Sebab sudut 7 sama dengan sudut pantulan. So bila dia melengkung sikit, awak boleh perhatikan sama ada di A, B, C ataupun D. So kalau kita tengok, kalau kita unjurkan di sini, kita panjangkan, dia sama macam dekat D, betul? Bila sama dekat D, okey. Bila dia sama dekat D, maka lukislah garisan dia lengkung macam ni. So cikgu harap dengan tips idea A, B, C, D ni kamu boleh dapat teknik melukis muka gelombang bagi pantulan, dan ianya juga boleh digunakan bagi pembiasan. Okey, so pembiasan, pembelauan nanti bila kita sambung ke topik-topik yang lain. So cikgu harap ianya dapat membantu kamu semua. So daripada Cikgu Fina, setakat ni dulu. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.